Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Cerita seramnya 3. Jadi ceritanya agak panjang tapi memang menarik. Tapi salah satu daripada cerita dia tak seram tapi pengalaman yang kelakar. Jadi bila masa Abang baca orang hantar melalui email tu memang rasa macam gelak-gelak seorang-seorang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang melimpah ruah buat kita semua, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan di akhirat, dan diberikan kerahmatan buat mak ayah kita dunia dan di akhirat. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang perempuan bernama Ina daripada Perak. Dan sebenarnya ini bukanlah pengalaman daripada Ina tapi pengalaman daripada mak dia. Kata Ina, mak dia ni memang ada satu perangai jangan diusik emas-emas yang dia ada. Mak dia ni ada pelbagai koleksi cincin dan gelang dan juga rantai. Dan anak-anak pun tak berani nak usik. Lebih-lebih lagi kalau cincin atau gelang atau rantai itu dihadiahkan oleh suami dia, iaitu bapa Ina yang hadiahkan. Memang jangan diusik, jangan ditanya. Kalau digadai memang matilah jawabnya. Macam tu. Itu adalah perangai mak Ina. Memang dia menghargai penghargaan apa-apa yang diberikan oleh suami dia, termasuklah emas. Itu yang dia paling sayang. Ceritanya berlaku dekat Perak tapi dia tak beritahu dekat abang dekat lokasi mana dekat Perak tu. Ceritanya pada satu hari mak Ina ni, kita panggil makcik lah, mak Ina je lah kan. Mak Ina ni dia nak pergi keluar duit dekat bank. Jadi memang menjadi kebiasaan kalau makcik-makcik kalau nak pergi keluar pasar raya ke pergi makan ke, yang penting keluar rumah lah, dia mesti pakai semayam 2, gelang ataupun cincin. Tapi mak Ina dia tak suka pakai banyak-banyak. Dia suka pakai sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, cincin satu bentuk. Kalau rantai tu memang tak nampak lah sebab mak Ina ni dia pakai tudung. Jadi nak jadi cerita lah, hari tu dia nak pergi keluar duit dekat bank. Dia pakailah yang kanan satu, yang kiri satu, cincin. Cumanya cincin yang dia pakai pada hari itu adalah cincin pemberian suami dia. Dan gelang pada tangan kanan pun adalah gelang yang dibagi oleh suami dia. Jadi dengan kata lain, yang dipakai pada hari itu adalah barang-barang kemas yang dia memang sangat hargai. Jadi pada hari itu Mak Ina ni pergilah ke bank konon-konon nak keluarkan duit. Sebabnya tujuan dia nak keluarkan duit, kata Ina, abang dia nak buat kerja kahwin, nak jadi pengantin. Jadi mak dia nak nyumbang-nyumbang sikit lah. Abang dia memang dah sedia ada duit, cuma sebagai ibu ada duit simpanan sikit, dia nak sumbang lah untuk anak dia buat kenduri, biar kendurinya meriah. Mak-mak memang perangai macam tu. Walaupun anak dia memang ada duit, dia sengaja nak sumbang-sumbang. Jadi bila dia pergi ke bank tu, dia keluarkan satu jumlah duit yang agak banyak. Cuma tak ada beritahu pada abang berapakah jumlah duitnya. Tapi dia kata banyaklah, memang sesuai dengan jumlah untuk buat kenduri. Bila dia keluar daripada bank tu, tiba-tiba mak Ina didekati dengan 2 orang lelaki yang dia tak kenal. Satu lelaki duduk depan mak dia, satu lelaki duduk belakang mak dia. Pada waktu tu mak dia dah tak boleh nak buat apa. Tiba-tiba bahu mak dia disentuh. Macam pop, macam tu. Disentuh. Dan orang tu tanya soalan yang tak masuk akal. Makcik daripada mana? Mak Ina terus bagi tahu. Makcik daripada bank. Dia jawab lagi. Dia tanya lagi. Makcik buat apa dekat bank? Waktu tu mak Ina memang tak boleh nak buat apa. Dia jawab aja apa yang orang tu tanya. Dah tu mak Ina jawab lah. Makcik keluarkan sekian-sekian ribu, anak makcik nak kahwin. Banyak ni duitnya ada dekat dalam beg ni. Komplit dia bagi jawapan. Lepas tu orang tu tersenyum-senyum. Macam ni lah makcik, saya nak tengok mana duit yang makcik keluarkan tadi, kata. Waktu tu mak Ina memang blur. Dia keluarkan semua duit yang dia keluarkan, yang dia ambil daripada bank tadi, dia bagi dekat lelaki tu. Lepas tu lelaki tu pun dekat, waktu tu kawasannya tak ada ramai orang. Dia tak beritahu abang. Abang rasa macam dekat tepi-tepi lorong macam tu lah.
Jadi orang tu pun kira 1,000, 2,000, 3, oi banyak dia kata. Segelak-gelak dia. Terima kasih ya makcik, boleh tak saya ambil duit ni? Dia minta izin. Waktu tu Mak Ina kata dia macam kena pukau. Dia terus cakap, boleh nak ambil le buat belanja-belanja rumah, dia kata. Waktu tu dia kata dia kata dia sedar, tapi hati dia rasa kesian dekat lelaki tu. Memang dia nak menolong lelaki tu, susah lah. Jadi lepas tu okeylah, tak ada dia bagi. Dia rasa macam kesian lah. Tapi kesilapan orang tu sebenarnya tengah memukau Mak Ina tau. Dia kenakan satu amalan pukau. Memang ramai orang kena. Tapi kesilapan perompak ni, yang tukang pukau ni, dia tanya soalan cepu mas. Orang yang belakang, bukan orang yang depan. Orang depan ni gila duit ni. Gila duit. Orang belakang tanya, makcik, besar cincin, besar gelang, boleh bagi saya? Waktu tu memang silap besar untuk tanya soalan. Terus Mak Ina, dia punya tadi dalam keadaan yang macam sedang atau tak sedar, terus dia sedar. Dia terus sedar. Memang dia kata, aku kena pukau, dia kata. Jadi dia jawab macam ni, okey, makcik boleh bagi gelang dengan cincin yang makcik pegang, tapi makcik nak tengok dulu betul ke jumlah yang makcik bagi duit kat kau tadi. Boleh tak pulangkan kat makcik kejap, makcik nak kira, takut-takut yang bagi dekat engkau ni jumlahnya tak cukup. Cerdik makcik ni. Jadi orang tu pun orang jahat kan. Jadi orang tu pun bela-bela, dia pun bagilah duit dekat Mak Ina. Jadi Mak Ina pun ambil duit tu, dia pegang duit tu, dia jerit, tolong perompak. Bila dah dengar macam tu, dua lelaki tadi berterabur lagi. Orang ramai datang berkerumun nolong Mak Ina ni. Tapi alhamdulillah tidak terjadi perompakan. Perompakan terjadi tapi tidak berjaya. Memang mula-mula mendapat cerita ni rasa macam lain macam makcik ni cakap, mungkin gelang dengan cincin tu pemberian suami dia beli kan. Jadi dia punya sayang dia tu, hargai yang apa suami dia beli, sampaikan pukau pun tak jalan. Padahal duit tadi ribu-ribu tadi dia dah bagi siap-siap dekat perompak tu, boleh dia ambil balik. Cerdik makcik ni. Tapi mujurlah perompak tu salah tanya soalan, dia pergi tanya soalan emas. Kisah yang kedua diberikan kepada abang melalui email oleh seorang perempuan namanya Hanem. Kes ni berlaku waktu dia tengah nak ambil SPM pada tahun 2002. Dah lama juga cerita ni. Tapi dia kata cerita ni adalah satu pengalaman yang tak dapat nak dijelaskan sampai sekarang. Pada tahun 2002 waktu tu Hanem dah tingkatan 5. Jadi dia masuk persatuan kadet polis. Nak jadi cerita, tahun tu kadet polis buat satu macam perkemahan lah secara besar-besaran dekat sekolah Hanem ni. Jadi disebabkan Hanem adalah kadet polis dah senior, dah tingkatan 5 dah senior, jadi dia tak dibenarkan untuk menyertai, tapi dia diberikan tugas menjadi fasilitator. Jadi dia dengan kawan-kawan dia yang tingkatan 5, baik lelaki baik perempuan, ditugaskan untuk merangka apakah aktiviti yang dibuat sewaktu perkemahan ni. Dan dalam banyak-banyak aktiviti, ada satu aktiviti yang mereka semua memang berpakat memang nak buat, iaitu aktiviti malam burung pungguk. Jadi itu adalah aktiviti menguji keberanian, memang selalu kita buat kalau perkemahan. Dan abang lah selalu mengelak sebab abang ni bukan berani, sakit perut, rasa macam nak bersalin, macam calasan lah abang bagi. Yang penting abang duduk kat bilik sakit, time burung pungguk tu punya aktiviti. Abang ni memang huru-hara sikit. Jadi dia kata diorang seronok sangat, dan tapi disebabkan ada peraturan, diorang tak boleh buat nak aktiviti tu di luar kawasan. Kes ni kat Sabah. Abang ada beritahu tak? Lupa, salah. Kalau tak abang tak beritahu tadi, kes ni berlaku dekat Sabah. Dia kata sekolah Hanem ni memang agak pendalaman sikit. Jadi dengan kata lain, diorang tak boleh buat aktiviti malam burung pungguk di luar kawasan sekolah ataupun jauh daripada sekolah, sebabnya takut ada apa-apa berlaku. Takutlah kan ada orang kena rompak ke, ada binatang berbisa ke, kita bahayalah kan. Jadi dia kata Hanem dengan kawan-kawan dia plan nak buat malam burung pungguk ni memang lain sikit, iaitu pelajar akan disandingkan berdua, dua orang. Diorang akan berjalan keluar sekolah,
berjalan daripada luar sekolah dan berjalan berdua-duaan sepanjang 2 kilometer daripada pagar sekolah. Maksudnya kena keluar daripada sekolah sepanjang 2 kilometer, lepas tu mereka akan diminta untuk patah balik masuk ke dalam sekolah. Dia kata aktiviti ni memang cukup menakutkan sebabnya kawasan sekolah dia memang sunyi. Kiri kanan kawasan sekolah dia ni memang ada belukar. Jadi cukuplah hanya berjalan di luar sekolah 2 kilometer. 2 kilometer ke 200 meter? Lebih kurang 200 meter lah kot. Dah cukup menakutkan sebab dekat kawasan jalan tu memang tak ada lampu, gelap gelita. Dan Hanim pula plan dengan kawan-kawan dia, bila budak-budak ni dilepaskan berperingkat dua, diorang ni akan menyorok-nyorok di sekitar-sekitar semak-semak yang ada dengan pakai telekung. Bila student sampai, dia seregah. Itu planning dia. Tapi planning dia tak jadi sebabnya pada hari kejadian hujan lebat. Jadi pihak sekolah tak benarkan untuk aktiviti malam burung pungguk dilakukan luar sekolah. Boleh nak buat tapi dalam sekolah. Jadi dia berbincang semula lah. Dia orang semua berbincang semula nak buat macam mana aktiviti burung pungguk ni. Jadi dia orang punya planning adalah masih lagi disandingkan dua-dua, peserta akan disandingkan dua-dua, tapi diorang akan diletakkan di sekitar sekolah dalam keadaan gelap, tak ada lampu picit, tak ada lighter, tak ada lampu. Diorang akan duduk dekat situ selama 2 jam berdua. Jadi mungkin itu adalah salah satu cara untuk menguji keberanian. Dia kata seronoklah kan, walaupun tak dapat nak keluar daripada sekolah, tapi aktiviti dalam sekolah pun dia kata cukup mengerikan. Sebab sekolah dia memang ada cerita-cerita yang sebelum-sebelum ni Hanim kata memang ada senior-senior dia cerita tentang seorang perempuan bertelekung. Dia kata ramai daripada senior-senior dia memang dah dengar cerita ni tapi tak pernah ada orang jumpa. Sebabnya belum pernah lagi ada dalam batch dia kena tidur dekat sekolah tu untuk buat aktiviti. Tapi malam tu diorang semua kena tidur dekat sekolah. Okey. Jadi Hanim dengan kawan-kawan dia yang tingkatan 5 ni pun sandingkanlah budak-budak ni, diletakkanlah 2 dekat tengah padang, 2 dekat kebun pisang, 2 dekat dalam kelas, 2 dekat koridor, 2 tepi tandas, 2 kawasan bilik guru. Jadi berdua. Yang berdua tu dia pairkan sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan-perempuan. Tapi ada juga yang tak cukup, terpaksa disandingkan lelaki perempuan. Tapi jangan risau, dia kata semuanya patuh syariah punya. Jadi diperhatikanlah benda tu. Jadi selepas dah disandingkan budak-budak ni, dah diletakkan di tempat-tempat semuanya. Jadi tugas sini-sini adalah merayau, tengok keadaan setiap budak. Takut-takut kalau ada budak-budak ni yang pengsan ataupun yang ketakutan. Jadi sini-sini kenalah pantau-pantau budak ni kalau ada apa-apa yang perlu ditolong. Jadi Hanim ni waktu tu dia bergerak berdua bersama kawan dia yang nama Ali. Diorang bergerak tujuannya adalah untuk memantau pelajar-pelajar yang dah ditempatkan di dalam bilik-bilik kelas. Jadi ada 2 bilik kelas, dua. Tingkat 1 ada beberapa couple, tingkat 2 ada beberapa couple. Jadi ceritanya waktu ni berlaku dekat tingkat 2, satu bangunan sekolah dia. Waktu tu Hanim dengan Ali berjalan ke arah peserta yang terletak kelas paling belakang sekali. Waktu berjalan tu Ali tiba-tiba tegur, "Nem," dia kata, "kau ada bau tak? Macam peliklah bau dia. Bau dia menyengat, busuk dan menyengat. Macam kita bau sampah dekat hidung. Sampah tu diletakkan kat hidung, baunya macam tu." Waktu tu Hanim kata, "Tak ada bau apa-apa. Engkau gurau kan?" Dia kata. Lepas tu Ali gelak-gelak. "Takkanlah aku gurau dalam keadaan gelak-gelak macam ni. Tapi kalau kau tak bau, tak apalah." Tapi waktu tu Hanim kata, "Ya ke Mamat Ali ni? Tanta sengaja buat kodon-kodon macam nak nakut-nakutkan dia. Jadi dia buat bodoh je lah," dia kata. Okey, jadi diorang pun sampailah kat tempat pelajar. 2 pelajar tadi. Ni yang kat seramnya. 2 pelajar tadi diletakkan di koridor luar kelas. Tingkat 2 dekat koridor tu, dekat jalan tu diletakkan 2 kat situ.
Jadi bila sampai tu dua-dua budak tu duduk bersila menyandarkan badan ke dinding. Jadi dengan kata lain budak tu nampak macam aman-aman je. Jadi bila tengok budak tu dalam keadaan okey, Ali pun cakap macam ni ke Hanem, okey budak ni okey, aku pergi tengoklah budak lain dekat tingkat 3, dia kata. Jadi tinggallah Hanem dan juga 2 orang peserta yang ditinggalkan dekat koridor tadi. Lepas tu Hanem tanyalah, korang okey ke tidak? Dia kata, okey kak, kita orang okey je. Waktu dia tanya tu, Hanem nampak dekat dalam kelas ada seorang perempuan bertelekung. Warna putih. Putih ni memang putih. Bukan putih tanah-tanah, tak ada. Memang putih betul. Waktu tu Hanem blur. Dia tak teringat tau cerita tentang senior dia tentang perempuan bertelekung ni. Tapi yang dia ingat adalah mungkin kawan-kawan aku prank aku kot. Dia kata sebab tadi awalnya kita nak buat aktiviti pakai telekung, sergah-sergah budak-budak waktu berjalan kat luar sekolah kan. Tapi tak jadi sebab hujan. Dia ingat itu kawan dia. Jadi dia diam, dia tengok. Dia tengok aja budak yang pakai telekung tu mukanya bukan menghadap ke Hanem tau. Muka dia menghadap ke sana. Maksudnya Hanem tak nampak muka dia. Jadi dia tanya dengan budak-budak yang berdua tu, yang itu siapa? Dia kata. Dia harapkan budak-budak tu akan jawab macam ni, oh itu kakak senior lagi seorang. Dia kata saja datang sini nak takutkan kakak Hanem. Dia kata, dia harap itulah jawapan yang keluar daripada mulut budak-budak tu. Budak-budak tu cakap, budak-budak tu bila Hanem tanya soalan tu, terus budak-budak cakap, kita orang tak tahu kak. Dengan kata lain, budak-budak tu tahu sebenarnya ada orang bertelekung, tapi budak-budak tu tak nak heboh-heboh. Mungkin budak-budak yang dah ditempatkan tu adalah budak-budak berani. Jadi Hanem kata, itu bukan senior ke? Dia kata, kawan-kawan Kak Hanem ke? Kita orang tak tahu kak, tapi kita orang sampai lepas 2-3 minit, benda tu dah ada kat situ. Lepas tu Hanem tanya, dia kacau korang ke? Tu budak tu jawab, tak, dia tak kacau kita orang. Gerak hati Hanem, dia nak pergi ke arah perempuan bertelekung tu, dia nak sepak perempuan bertelekung tu. Tapi dia punya langkah tu terhenti bila dia rasa, kalau betul yang aku sepak ni kawan aku, selamat. Tapi kalau yang aku sepak ni bukan kawan aku kena sepak balik lepas tu. Jadi dia pun cakap macam ni, okeylah, aktiviti ni dah tamat, jom ikut akak balik, kita duduk kat bawah. Jadi budak berdua ni pun ikutlah Hanem, turunlah ke kawasan yang ramai. Lepas tu Hanem menujulah ke tempat semua fasilitator berkumpul. Sampai kat situ dia kira semua orang. Semua fasilitator ada. Siapakah perempuan bertelekung? Jadi Hanem pastikan betul tak itu kawan dia atau bukan. Dia tanya, korang tadi merayau kat mana? Dia tanya setiap fasilitator, iaitu kawan-kawan dia. Lepas tu dia pun tanya, apa hal kau tanya soalan pelik ni? Kita orang pergi ni lah, kita orang pergi Padang, kita orang pergi Surau. Kau pergi ni kan kau pergi dekat kawasan kelas kan? Waktu tu Hanem tak beritahu tau yang dia nampak perempuan bertelekung. Dia diam je. Jadi waktu tu dia masih berfikir-fikir lagi, orang ke bukan. Jadi bila besoknya dia bercerita dengan kawan-kawan dia yang dia berjumpa dengan perempuan bertelekung, semua terkejut. Jadi mula-mula Hanem ingat benda ni adalah rancangan kawan-kawan dia, tapi masing-masing bersumpah dengan nama Tuhan dan dengan nama Allah Ta'ala, dia orang tak buat pun. Dia kata, kau gila kita orang nak buat dalam keadaan sekolah yang memang terkenal dengan perempuan telekung. Tiba-tiba kita orang pula nak pakai telekung, tak pasal-pasal nanti benda tu berselisih pula dengan benda tu, tak keruhal kita. Betul juga Hanem kata, tapi dia kata memang pelik. Sebabnya jalan nak ke kelas tu ada satu je jalan. Dan bila Hanem turun keluar daripada kelas tu, turun tangga ke bawah, dia tak terserempak dengan siapa-siapa. Memang dia tahu tak akan ada siapa-siapa yang berselisih dengan dia. Jadi sewaktu dia meninggalkan kelas tu, perempuan bertelekung masih ada dalam kelas. Dan waktu dia turun pergi jumpa kawan-kawan dia kat tingkat bawah, semua kawan-kawan dia ada. Jadi dia yakin yang dia jumpa tu adalah perempuan bertelekung, legenda perempuan bertelekung. Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Hilal, berlaku pada tahun 2003 dekat satu negeri. Tapi abang tak boleh nak bagi tahu. Sebab apa? Sebabnya adalah cerita ini berlaku dekat salah satu restoran makanan segera yang terkenal dekat Malaysia, yang ada bangunan sendiri.
Tapi abang tak boleh nak beritahu dekat lokasi negeri mana, takut nanti orang tahu. Jadi nanti bila orang tahu, terjadilah fitnah, menyusahkan tempat restoran tu sendiri kan. Cerita dia macam ni. Hilal kata pada tahun 2003 dia baru habis STPM. Jadi dia memang cari kerja. Dapat kerja pula dekat satu restoran ni dekat satu negeri ni tempat dia tinggal. Jadi tugasnya adalah untuk membersih-bersihkan meja. Bukan jaga kaunter, bukan angkat makanan, bukan. Tukang bersih meja je. Sebab dia kata itu je lah yang kerja kosong yang dia ada, yang manager bagi. Jadi dia kata untuk minggu-minggu pertama tak ada masalah dia kerja. Cumanya bila masuk minggu kedua, dia ada satu rasa sikit pelik dekat tempat ni. Iaitu dalam restoran tu, restoran makanan segera tu, ada satu kawasan, kita panggil section, satu kawasan yang ditutup, yang diletakkan hadangan besi. Dia punya rantai-rantai besi tu. Mula-mula Hilal ingatkan kawasan tu memang ditutup untuk mengurangkan kita punya beban kerja lah. Jangan kata lain, bila ditutup kawasan tu, orang tak akan datang kat situ, jadi tempat kat situ tak perlulah dikemas. Dalam kawasan tu ada 2-3 meja dan ada kerusi. Cumanya yang Hilal pelik adalah kawasan tu dah seminggu tutup. Ramai macam mana orang pun, bos dia, manager dia memang tak akan buka kawasan tu. Memang dia letakkan rantai besi. Ada pernah juga Hilal nampak ada customer datang nak duduk situ, tapi pekerja-pekerja semua tak kasih. Waktu tu Hilal baru lagi. Jadi dia pun tak nak cakap apa. Dia kata dia pun tak tahu kenapa pihak manager, pihak restoran tutup kawasan tu. Okey, jadi dia kata tak ada masalah lah. Cuma dia kata kawasan tu, walaupun restoran tu terang, tapi kawasan tu sengaja digelapkan. Maksudnya lampu dekat atas kawasan tu ditutup. Dan kawasan tu terletak agak ke dalam sikit, ke hujung restoran lah, di sudut hujung restoran dia kata. Jadi disebabkan tu kawasan tu nampak macam suram. Lagi-lagi pula Hilal pernah pergi ke situ dan dia tengok kawasan tu agak berhabuk, dia kata. Macam tak dibersihkan. Okeylah, tak ada masalah. Jadi nak jadi ceritanya, pada satu hari restoran ni diserbu dengan orang ramai sebab cuti sekolah. Jadi ramailah anak-anak kecil, bapak-bapak, mak bapak semua datang ke restoran tu, makan kat restoran tu. Jadi disebabkan orang yang terlalu ramai, waktu tu Hilal tugasnya adalah untuk membersih-bersihkan kan. Jadi disebabkan orang terlalu ramai, Hilal ni mengambil satu tindakan drastik. Dia pergi dekat kawasan yang sepatutnya ditutup, section close. Dia pergi buka dan dia persilakan beberapa orang customer duduk kat kawasan tu. Jadi dekat yang duduk kawasan tu adalah satu keluarga yang ada seorang anak perempuan, lepas tu yang lain tu ada anak-anak lelaki, dan semua anak-anak dia tu macam dah bujang-bujang lah, macam sekolah menengah, ada yang belajar kat kolej, ada besar-besar lah, ada emak, ada bapa. Lepas tu dia orang pun duduk dekat situ, sementara ada beberapa orang ahli keluarga dia beratur untuk dapatkan makanan. Ceritanya tengah-tengah orang tengah ramai ni, waktu tu malam lebih kurang pukul 10 malam, tiba-tiba budak perempuan yang duduk dekat kawasan section close tu menjerit sampai dia punya ditariknya muka dia ni, sampai muka dia ditarik sampai luka-luka. Dia punya mata terbelalak ke atas. Lepas tu dia punya tudung ditarik-tarik sampai tercabut. Mak bapak dia cuba tenangkan, mak bapak dia tampar. Mula-mula semua orang blur, termasuk dengan Hilal. Apa hal pula tiba-tiba customer jadi macam tu? Bila dah bising macam tu, manager pun keluarlah. Bila manager tengok budak perempuan tu dah berguling atas meja, bukan bawah meja, dia atas meja dia berguling-guling sambil dia hentak-hentak kaki dia. Jadi waktu tu manager memang drastik
cakap dengan pekerja lain, pergi telefon ustaz. Jadi sementara nak menunggu ustaz tu, diorang angkat budak perempuan tu beralih daripada kawasan yang dia duduk tadi ke tempat lain. Waktu tu orang ramai sangat dan orang semua ramai menyaksikan peristiwa ni. Siapa-siapa yang ada tahu tentang peristiwa ni, komen kat bawah tau. Boleh tahu, bang ni sebenarnya tempatnya dekat mana? Lembah Kelang ke apa contoh. Jadi komen kat bawah nanti. Jadi ramailah yang tengok, menjerit-jerit budak tu, menjerit-jerit. Budak tu punya muka sampai bercala-cala sebab dia keruk, dia keruk garu dia garu macam tu, habis bercala bala muka dia. Tudung memang dah tercempak dah. Sik baik dia kata budak tu pakaiannya dia tak pakai baju kurung kan, dia pakai baju jean, pakai t-shirt, jadi masih terjagalah auratnya. Jadi dah berguling-guling tu, sementara nak tunggu tu memang tak ada orang nak yang boleh tolong sebab masing-masing datang. Yelah, kita pun tak tahu kan keadaan boleh jadi macam tu. Mak dia dah nangis-nangis. Yang paling bersalah adalah Hilal lah. Hilal kata macam, alamak, kenapa jadi macam ni? Waktu tu nak tunggu imam datang. Akhirnya selepas 2, 3, 10 minit lebih kurang macam tu, adalah orang datang naik motor. Imam kawasan tu datang. Bila datang, imam tu macam ustaz lah. Dia bagilah ru'yah sikit. Dan akhirnya budak tu sedar. Bila budak tu sedar, tapi dalam keadaan yang lemah longlai, keluarga dia terus bawa naik kereta pergi balik rumah lah. Jadi selepas tu kawasan tu ditutup semula oleh manager. Lepas tu manager tanya dengan pekerja, siapa yang buka kawasan ni? Semua tunjuk Hilal. Waktu tu Hilal kata dia dah lah baru kerja, buat kesilapan yang besar. Dia pun masuklah dekat dalam bilik. Lepas tu kena marah lah dengan manager. Manager perempuan, garang lah kan. Marah lah. Saya dah kata benda ni tak boleh buka, kenapa awak buka? Habis memang berbakul-bakul lah, kena maki. Lepas tu last kali Hilal tanya, kenapa sebenarnya kawasan situ tak boleh duduk? Dia kata manager tu cakap, dia pun tak tahu asal usul tempat tu. Cumanya dia diberitahu oleh manager atau pekerja-pekerja senior sebelum ni, dia kata kawasan tu memang keras. Ada yang cakap dulu tapak restoran tu ada pokok besar. Pokok yang sangat besar, yang sangat rendang, yang banyak bertali-tali tazen. Dan pokok tu dah dipotong lalu didirikan restoran ni. Jadi waktu restoran ni didirikan, ada yang beritahu pekerja-pekerja sebelum tu, nampak dekat kawasan tu seolah-olah ada pintu ke satu alam lain. Dan diorang pernah panggil beberapa orang yang pintar-pintar, orang Indonesia cakap pintar kan, orang yang pandai tentang alam sebelah ni. Rupanya situ adalah pintu untuk ke alam sebelah, ada kampung dekat situ. Jadi bila dah macam tu, barulah Hilal faham kenapa kawasan tu ditutup. Dan mungkin budak perempuan tu dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan yang tak bersih, masuk pula dekat kawasan tu. Jadi itu yang jadi histeria. Okay. Jadi lanjutlah. Jadi sejak daripada tu Hilal berhati-hati. Tapi dia kata satu hari dia mimpi dekat kawasan section close tu ada macam orang ramai kat situ. Tak nampak macam kampung dia kata, tapi nampak macam ramai orang duduk dekat situ. Kawasan tu nampak macam lapang, luas, terang. Walaupun dalam restoran yang sama, di tempat yang sama, dia kata, tapi ramai orang duduk kat situ. Meja macam panjang, kerusi macam banyak, tapi ramai orang. Dan orang ni mukanya pelik-pelik, mukanya lonjong-lonjong. Jangan panjang muka abang mukanya panjang-panjang dia kata. Lepas tu telinganya agak lebar-lebar sikit dia kata. Jadi dia kata itu mimpi, dia kata. Okeylah. Jadi dia ni, Hilal kata waktu tu dia nakal, kena kata budak-budak sekolah masih nakal lagi. Jadi dia ni bertekad lalu cakap dengan kawan dia kata, boleh tak nanti aku nak sengaja buat pasal dekat kawasan ni. Atau kawan dia tanya, kau nak buat apa? Aku ambil mop, air mop tu aku tumpah kat situ, kena tengok apa jadi. Mana tahu bila kita tumpahkan dekat kawasan tu, tiba-tiba kawasan tu jadi berterabur, berterbalik-terbalik pula, kerusi melambung-lambung kan. Boleh kita jadikan konten YouTube. Taklah boleh kita jadikan cerita lah kan, kata. Jadi Hilal pun lepas habis-habis nak tutup aja restoran tu, dia siam kawasan tu dengan air bekas mop. Jadi dia tengok, dia dengan kawan-kawan dia tengok, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa lah. Jadi dia orang pun berjalan lah. Dah nak balik ni dah siap-siap bongkor. Dia jalan lah dekat
dekat keluar daripada restoran tu pun ditutup. Waktu Hilal nak start motor, waktu tu tiba-tiba depan dia ada satu pakcik yang badannya besar tinggi, lampang dia, pang macam tu. Dia kata dia rasa benda tu berdengung kat telinga dia, pang, dia rasa sakit sangat. Lepas tu dia pegang telinga, dia tengok kat depan, pakcik tu dah tak ada. Jadi dia kata, siapa yang lempang dia? Dia pun tak tahu. Kawan-kawan dia tengok, kau dah kenapa tiba-tiba kau menjerit-jerit pula? Dia kata, aku kena lempang weh. Kau dah lempang dengan siapa? Oh ni tadi ada pakcik kat depan aku. Kawan-kawan dia kata, seorang pun tak nampak pakcik tu. Jadi lepas dia kena lempang tu, besoknya dia demam, dia kata. Lepas dia demam tu, dia ambil keputusan untuk berhenti kerja. Dan dia tak nak kerja lagi kat situ. Dia kata dia dah mula percaya kawasan tu ada sesuatu. Jadi sesiapa yang tahu cerita ni, yang ada dekat tempat kejadian waktu budak perempuan tu kena histeria, jadi bolehlah komen-komen dekat bawah, kongsi-kongsi cerita. Terima kasih sangat-sangat dah menonton cerita yang abang sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya santai-santai je kan, dah taklah terlalu seram, tapi boleh jadikan iktibar lah kan, dan hiburan waktu-waktu mandu, waktu buat kerja. Terima kasih juga yang membeli baju nak dijadikan cerita. Terima kasih juga yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Terima kasih sangat-sangat. Dan sesiapa yang nak merasa buat sambal lara, perapan sate dan juga nak beli baju nak dijadikan cerita, buat kenangan dan sumbang-sumbang sikit kan. Jadi bolehlah tekan dekat link yang abang sediakan di kawasan description. Dekat bawah setiap video abang letakkan. Mana tahu ada yang teringin-teringin nak beli. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.